للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahagia Tuan Pengerusi Majlis, seluruh pegawai masjid, jawatankuasa Qaryah Masjid, terusnya tuan-tuan dan puan para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sama-sama malam ni untuk kesekian kalinya. Saya lama-lama sekali main lah di masjid tuan-tuan ni, tapi saya tak pernah kira lah berapa kali main. Malam ini kita datang lagi. Jadi saya akan berkuliah pada tuan-tuan dalam lebih kurang kuis 9 monti lah. Kalau awal sikit lagi bagus. Tengok keadaan. Saya fokuskan kepada ibadat kita sepanjang COVID. Tajuk dah. Ibadat sepanjang COVID. Kalau apa yang saya nak sampaikan tak habis, tuan-tuan perhabis, pasal masa tu cukup. Sempat, setakat yang sempat. Tidak pernah kita menyangka COVID akan melanda kita. Tidak ada siapa yang menyangka. Peringkat mula COVID melanda, pakat menuduh hang aku. Bangsa yang mula kena tuduh adalah bangsa Cina. Pasal dikatakan main daripada negeri dia. Mereka yang tuduh tekan dengan tu. Tuduh main daripada Cina. Kemudian tuduh masuk orang Sungai Limau. Dah tak tahu nak tuduh siapa ni, kerana COVID melanda seluruh dunia. Negara Malaysia ni di antara negara yang handal dan hebat dalam memerangi dan melawan COVID. Negara Malaysia. Tiada siapa yang dapat menyangkanya. Diketuai oleh pimpinan negara, ketua pengarah kesihatan, frontliners dan semua, termasuk rakyat jelata. Negara Malaysia ni di antara negara yang bijak dan cekap memerangi COVID ni. Sebab tu kadar kematian kita disebabkan COVID tak tinggi. Dalam 100 lebih-lebih lah, 200 tak sampai lagi. Di Kedah kemarin masuk yang kedua, belum ni seorang. Yang pertama mati di Kedah tu orang Selangor. Orang Selangor. Nasib dia nak main mati di sini. Yang mati kemarin tu orang Kedah. Bodoh. Baik. Bukan saya nak kata tu. Saya nak kata yang beda COVID. Baik. Oleh kerana COVID ni tiada siapa yang menyangka, tiba-tiba dia melanda dan menyerang, maka dia sikit semuanya memberi kesan kepada ibadat kita. Sama ada ibadat yang wajib dan juga ibadat yang sunat. Saya sebut cara laju-laju dulu. Kalau saya sempat, saya cerita satu-satu nak sebut benda yang melanda ni. Yang pertama, COVID ni sikit sebanyak dia ganggu ibadat kita dalam konteks sembahyang Jumaat. Berapa belas minggu kita tak sembahyang Jumaat. Satu. Yang kedua, ibadat harian kita sembahyang berjemaah di masjid dan surau. Berapa sekian lama COVID ini menyekat kita daripada melaksanakan ibadat di masjid dan surau. Yang ketiga, COVID ini mengganggu kita daripada melaksanakan sembahyang tarawih di masjid dan surau. Sehingga orang Sungai Limau bawah ni pakat jadi hafiz belakang, jadi imam bayang di rumah. Kira kemai nombor 3. Yang keempat, tuan-tuan, COVID ni dia ganggu kita melaksanakan ibadat solat Aidilfitri di masjid dan di rumah. Aidil Adha baru ni boleh main. Itu 4 benda yang besar dia ganggu kita. Dan yang keempat, dalam konteks kita sembahyang berjemaah ni di masjid, setelah kita dibenarkan masjid, kita tidak dibenarkan sembahyang rapat-rapat. Kita kena sembahyang jarang-jarang. Ni saya nak cerita ni. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat, saya cerita tu lah. Kenapa kita sembahyang jarang-jarang. Kemudian dalam kita melaksanakan ibadat, tempat awam saya tak masalah. Ambil masjid lah.
Kita tak kecuali sebagaimana kita pergi ke tempat ramai, tempat kumpulan orang ramai, iaitu kita diwajibkan memeriksa suhu badan. Kita pun tenyeh diri kita di dalam ikut kreativiti masjid lah, ada semua. Dia pakai pistol, satu apa meriam, boh, pakai mask dan seumpamanya. Kena? Sekarang saya nak pergi satu-satu. Ibadat sepanjang COVID. Yang pertama, laungan azan pada musim COVID. Laungan azan pada musim COVID. Tuan-tuan tak pernah dengar. Tak ada COVID, maka tak dengar. Tuan-tuan tak pernah dengar perkataan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah digantikan dengan sallu fi buyutikum. Tak pernah dengar. Sehingga bila kita dengar, kita jadi duduk tu antara perak tak perak, cerdik tak cerdik. Tu first time kita dengar sallu fi buyutikum. Adakah ulama mereka? Tak. Ilmu tu ada dah, dia spare tahu sampai masa guna. Jadi sallu fi buyutikum itu tersimpan dalam khazanah, dalam kitab. Kerana belum sampai masa, maka dia tidak digunakan. Setelah sampai masa, maka digunakan. Di zaman Nabi pun telah digunakan. Sebab ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Zaman Nabi ini, orang tak pergi masjid kerana penyakit ta'un. Kerana penyakit ta'un. Penyakit ta'un tu, di segi bahaya ada, lebih kurang COVID lah. COVID lebih dahsyat daripada tu. Tapi dia menyebabkan jangkitan dan menyebabkan kematian beramai-ramai. Penyakit ta'un. Jadi kerana nak menghindar daripada penyakit, maka disekat umat Islam daripada pergi ke masjid untuk sekian-sekian lama. Jadi datang syariat bahawa kalau orang tidak dibenak pergi ke masjid dengan sebab penyakit atau sebab-sebab yang lain, dia tak semesti penyakit, atau sebab-sebab yang lain yang syar'i, maka seruan azan hendaklah dibuat pengubahsuaian mengikut syariat, iaitu pada sebutan hayya 'alas shalah 2 kali itu dan hayya 'alal falah digantikan dengan sallu fi buyutikum. Ni pun dia ada 2-3 lafaz. Yang pertama, ala sallu fi buyutikum. Ala sallu fi buyutikum maksud ingatlah sembahyang di rumah. Dia maksud apa? Sallu fi buyutikum maknanya sembahyanglah kamu di rumah. Ada lagi sallu fi rihalikum, sembahyanglah kamu dalam kenderaan, di orang yang naik kenderaan. Tapi kebanyakan kita ni ambil sallu fi buyutikum atau ala sallu fi buyutikum. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Seruan hayya 'alas shalah, marilah sembahyang. Apa maksud? Marilah sembahyang itu maksud sembahyang yang paling baik, sebaik-baik tempat sembahyang adalah tempat diserukan seruan sembahyang tu. Bila dia diserukan di masjid, hayya 'alas shalah, marilah sembahyang, artinya orang yang di luar mendengar tu pakat-pakat pergi masjid. Walaupun tidak salah, kita sembahyang tang lain. Jadi kalau hayya 'alas shalah, jadi kita pun tak mana orang bang ni. Oh, Masjid Abdul Rahman Putra Sungai Timur. Orang pun start mutu, start kereta, main di sini. Hayya 'alas shalah. Tempat yang paling baik untuk kita mendirikan solat, itu tempat diserukan azan itu. Oleh kerana di masjid cuma dibenarkan azan sahaja musim COVID ni, tidak dibenarkan orang datang ke masjid untuk sembahyang. Tidak benar tu mana orang yang ramai lah. Dulu seperangkat 3 orang lah. Belum tu seorang. 3 orang mana orang ramai tak boleh main lah. Maka bila disuruh hayya 'alas shalah, sedangkan orang tidak dibenarkan datang, mana ada sikit kecanggungan, canggung. Panggil orang ramai, orang Nabi tak boleh.
Maka diubah jadi sallu fi buyutikum. Dia Allahu akbar sampai sallu fi buyutikum. Mana semayanglah kamu di rumah. Orang dengar, oh tak boleh nak semayang di rumah. Sallu fi buyutikum. Soal orang faham tak faham tu cerita lain. Nak kata makna tu. Semayanglah kamu di rumah. Kita dengar. Tentang sebutan sallu fi buyutikum ni tuan-tuan. Orang duk bisa main masjid, tiba-tiba dengar tu Allah tuan-tuan, bukan syahdu, jadi keluar. Mayang di rumah lah kita lama dah. Kalau dia faham lah, ganti hayya 'alas solah tu. Sedih, iba, sebab dia ahli masjid, duk aja main masjid. Jadi kita sallu fi buyutikum. Berapa lama ni? Lama juga. Jadi kalau berapa minggu tu? Jumaat kita tak main Jumaat, orang tolak pergi masjid tu 15 cembok 7 cembok 5 tu 12 orang tu. Hak tu dia kalau tak silap saya minggu ke 12 kot baru boleh 12 orang main-main tu. Makna 11 minggu siapa pun tak main Jumaat. Hak yang orang ramai main Jumaat ni kalau tak silap saya lah, kalau tak silap saya pun bukan ada ingat kan. Kalau tak silap saya minggu ke-15 atau 14 gitu lah. Minggu ke-14 atau 15 setelah kita tinggal sembahyang Jumaat tu, baru kita dibenarkan main sembahyang Jumaat. Tu pun peringkat mula dia suruh main 60 orang. Dan 60 orang sekali, lepas tu dia buka main lagu ni ya. Lagu kita ada main lah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita dengar lepas sallu fi buyutikum mula 18 bulan 3. Mula 18 bulan 3 tu sallu fi buyutikum sampai hari bulan Setrupa. Nak bak tak boleh, yang penting muhung lah. Sampailah hari bulan Setrupa. Mula daripada 18 bulan 3 sallu fi buyutikum. Okey, sekarang dia mengajar kita. Jadi benar ni kita boleh belajar ilmu. Bila datang orang sallu fi buyutikum, selalu kita duk dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita tahu dah cara jawab. Jawab dia hayya 'alas salah, jawab dia la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawab dia la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba dia main sallu fi buyutikum, nak jawab lagu mana? Dia pakai pening ni. Nak jawab lagu mana? Saya buat satu video. Tak tahu tuan-tuan tengok lah tu. Musim Covid tu video hak mula saya buat sebenarnya perangkat Covid. Duduk dalam rumah pakat dengan anak. Mari kita dakwah sikit-sikit. Lebih kurang 4 minit betul lah. Cara nak jawab sallu fi buyutikum. Ngajak dalam video lah. Tembak pergi grup WhatsApp. Buh dalam Facebook. Maka cara nak jawab kalau orang kata sallu fi buyutikum, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama dia kata bila kata sallu fi buyutikum, pendapat pertama kata dengar diam tu saja kata apa. Tu pendapat yang pertama. Bila kata sallu fi buyutikum, senyap tak ada apa. Tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dia kata bila kata sallu fi buyutikum, jawablah bagaimana kita jawab pada hayya 'alas salah. Jawablah la haula wala quwwata illa billah. Bila kata sallu fi buyutikum, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita ada dua pendapat. Tuan-tuan nak ambil pendapat mana? Hak mana minta apa? Nak diam minta apa? Nak jawab minta apa? Tapi kalau jawab dapat pahala, diam tak ada apa, dengar tu. Kadang-kadang kita pilih diam kerana segan nak jawab. Ada setengah orang dia pilih diam kerana dia segan nak jawab. Ada setengah orang dia pilih diam kerana tak tahu nak jawab. Hak mana? Kalau orang kuliah mana tu? Diam kerana segan nak jawab ke? Diam kerana tak tahu nak jawab? Boleh tahu? Betul lah, ada tekar tak hilang lah. Diam kerana tak tahu nak jawab. Tak apalah. Kalau diam kerana tak tahu nak jawab pun betul lah, dia ambil pendapat yang pertama tu. Diam. Betul saja. Tapi kalau dia tahu jawab, bila sallu fi buyutikum, jawablah la haula wala quwwata illa billah. Itu cara jawab azan musim Covid.
Yang berikutnya, yang berikutnya hukum tak sembahyang Jumaat. Dan kita tak boleh sembahyang Jumaat. Hukum tak sembahyang Jumaat. Hukum sembahyang Jumaat adalah fardu ain kepada setiap orang yang mukallaf, mustautin, berakal, baligh, mustautin dalam qaryahnya dan tidak mengalami sebarang keuzuran, dan dia lelaki, maka hukumnya adalah wajib. Mana? Dia lelaki, mustautin dalam qaryahnya atau bermukim, mukim sekali, hukum wajib. Bermukim, lelaki, tidak mengalami keuzuran, tiba-tiba dia tak sembahyang Jumaat, maka dia berdosa. Walaupun dia ganti dengan sembahyang Zuhur, dia berdosa. Kita tak sembahyang Jumaat musim Covid, takkan sakit apa pun, sakit hati ya. Apa hukum kita tak sembahyang Jumaat selama berbelah-belah minggu dalam musim PKP? Musim PKP, PKP lepas tu lepas PKPB bersyarat lah PKPP pemulihan, lepas tu PKPP P lah sampai 31 bulan 12 ni, lepas tu P. Apa hukum kita tak sembahyang Jumaat? Adakah kita berdosa? Ni kita yang mustautin dalam qaryah Sungai Limau ni, kita yang bermukim di sini, adakah kita berdosa? Jawabnya tidak berdosa. Jawabnya tidak berdosa. Pasal apa tak berdosa? Kerana kita mengalami keuzuran. Kerana kita mengalami keuzuran. Apa keuzuran? Adakah kita sakit? Kita tidak sakit. Apa makna keuzuran? Keuzuran makna dia keadaan atau sifat yang menghalang seseorang daripada melaksanakan ibadat secara sempurna ataupun tidak dapat melaksanakan secara langsung. Dua tu. Keadaan tu dia menghalang kita daripada buat ibadat secara sempurna. Buat juga tapi tak apa sempurna. Itu nama keuzuran. Macam orang sakit tu, dia sembahyang tapi dia tak boleh nak berdiri. Dia sembahyang duduk, maka duduk dengan berdiri yang sempurna tu berdiri, duduk tu tak sempurna, tapi dia buat juga. Pasal apa dia sembahyang duduk? Sebab dia keuzuran. Atau menghalang langsung daripada buat. Keadaan itu menyebabkan dia terhalang, bukan nak buat sempurna, tak boleh buat langsung tak boleh buat. Contoh dia perempuan yang datang haid, dia tak boleh sembahyang. Dia akan lihat dah haid sembahyang duduk kot, tak boleh buat langsung. Demikianlah keadaan itu dialami oleh kita sepanjang Covid. Keadaan yang menghalang kita daripada melaksanakan ibadat secara sempurna, sembahyang Jumaat tak boleh main langsung. Keadaan dia apa? Iaitu bahaya penyakit Covid-19. Kita dihalang daripada main masjid. Maka halangan itu adalah keuzuran. Mufti pun tak pergi sembahyang, Tok Khodim tak pergi sembahyang, DO tak pergi, cikgu tak pergi, ustaz tak pergi kerja kilang, tak pergi engineer, tak pergi lawyer, tak pergi doktor, tak pergi penganggur, tak pergi pesara, tak pergi, semua orang tak pergi sembahyang Jumaat. Pasal apa? Keuzuran. Jadi kita tidak berdosa sepanjang berbelah-belah minggu tu. Seterusnya cerita malam ni orang tak dah habis kot. Seterusnya dibuka sikit pasal MKN duduk mesyuarat agama pun bagi pandangan mesyuarat sampailah minggu ke berapa belah tu dibuka untuk sembahyang ni untuk jawatankuasa Korea saja dan pegawai masjid untuk 12 orang saja. Kita tengok saya tak boleh juga. Daripada langsung siapa tak sembahyang Jumaat, maka dibenak kepada 12 orang sahaja. Okey. 12 orang ni tuan-tuan. Sembahyang Jumaat ni dalam mazhab Syafi'i dia kena 40. Dia kena 40 orang yang mustautin. Baru sah sembahyang Jumaat. 12 pakai mazhab mana? Orang nak tanya saya, "Ji kau mana ni? Mazhab Keladi ke? Mazhab Matampau?" 12 mazhab mana? Maka ada satu mazhab tapi
Ulama Kedah tak pakai tu. Ada satu mazhab Maliki, dia pakai 12 orang. Tapi kalau tanya mufti, tak, bukan pakai mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i juga, iaitu qaul qadim, pendapat lama. Yang 40 orang ni qaul jadid yang kita nak pakai ni. Atau lebih tepat. Oleh kerana dalam keadaan kecemasan, keadaan darurat, keadaan yang sukar, patah balik guna qaul qadim, iaitu 12 orang. 12 orang. Lah tak boleh pakai qaul qadim lah, pasal kita dah nak ramai. Lah kalau mayang 12 orang tak sah. Okey. 12 orang. 12 orang ni mufti Kedah Habaq tu, kerana dia kias kepada jawatan kuasa cara dapat 12 tu, kerana campur bilangan jawatan kuasa kuliah masjid dengan pegawai masjid, dapatlah 12. Betul tak? Pasal pegawai masjid ni tak penuh ni, tak imam tak ada. Kita ambil akal penuh kan. Jawatan diisi penuh. Pegawai masjid 5 orang di Kedah kan. Tak imam seorang, bilai 2, tak siap 2, 5. Pegawai masjid 5 orang, jawatan kuasa kuliah 7 orang. Pengurusi, timbalan pengurusi, setiap usaha, bendahari, jawatan kuasa ada 3. Dia ada 7 lah. Jadi jawatan kuasa ada 7 orang. Pegawai masjid ada 5. Jadi 7 campur 5, berapa? 7 campur 5 apa? 12? Tak, 7 campur 5, 11. Guna kaedah mana pula dah. 7 campur 5, 11. Pasal apa? Pasal pengurusi jawatan kuasa kuliah tu imam. Jadi 7 campur 5, 11. Betul ya saya kawan? Itu cara dia punya sipil macam-macam lah. Mufti abang kena 12. Maka 11 lagi nak ambil, seorang lagi ambil tahu lah. Jawatan kuasa kena cerdik lah. Tik imam kena pandai lah. Carilah seorang sebab seorang lagi lebih cukup 12. Baru boleh sembahyang Jumaat. Tapi ada setengah-setengah tik imam masjid, dia kayurun. Tahu dah kayurun? Betul berduit. Dia kata jawatan kuasa pegawai masjid dah. Lepas mayang 11 orang. Mayang 11 orang. Jadi kalau tanya saya, apa hukum? Mayang Jumaat tu tidak sah. Dah 7 campur 5, 11. Carilah tempat-tempat orang lagi bercukup 12. Tu takkan nak kena ajak. Kelas lah sebab-sebab. Ambil dia. Bercukup 12. Ni pun musim pasal benda celaru kita tak pernah duk alami. Tu imam pun pening je, tangga pening. Saya ada panggilan telefon 2-3 orang telefon. Satu masjid di daerah Yan. Siang tu depa semayang. Malam telefon saya. Saya tak mayang Jumaat. Sebab saya bukan jawatan kuasa. Tak mayang. Dia tanya saya besar. Ya, kami di dalam masjid Mundian. Tadi kami semayang 10 orang. Mayang Jumaat 10 orang. Apa nak tanya? Sahab mayang kami. Saya tanya pasal apa mayang 10 orang, kau suruh 12. Dia kata memang asal 12. Tunggu 2 orang tak main. Tunggu 2 orang tak main. Tu kami mayang juga macam tu apa. Saya kata kalau 2 orang jawatan kota tu tak main, pergi carilah dekat-dekat masjid tu pergi cukup 12. Dia kata jebak kamu kata jawatan kuasa dengan pegawai masjid saya. Tu kayurun. Tahu dah kayurun. Betul berduit. Saya kata sembahyang Jumaat apa tak sah. Bak kena qada sembahyang Zuhur. Dia kata apa? Ada satu masjid di Tera, telefon saya juga hari yang lain. Depa cukup 12. Haji Tok Imam tu cukup 12. Masa dia duduk atas mimbar, dia tengok ada 10 kan. Campur ada 11. Dia tengok bawah tu, saya senang nampak lah. Tengok ada 10 kan. Campur ada 11. Seorang ni hilang. Seorang lagi hilang. Bila habis baca khutbah, turun-turun nak sembahyang, tengok, cukup. Dia telefon saya tanya, "Sahlah sembahyang Jumaat kami?" Saya kata kat dia, seorang hilang tu, hang kena tanya dia duduk tak mana. Masa baca khutbah dia duduk tak mana. Kalau dia duduk luar masjid, dia dengar khutbah tu, sembahyang Jumaat nampak sah. Tapi kalau dia balik makan nasi, dekat orang nak baca khutbah, dekat orang nak sembahyang Jumaat, baru dia main, sembahyang Jumaat nampak tak sah. Saya terdengar khutbah. Oh, kami tak tanya, dia nak kena tanya Alin. Hang tanya, kalau dia kata dia duduk luar, hampa tak kena sembahyang Zuhur. Kalau dia kata aku balik makan nasi, atau bini aku telefon lu tak ada, aku pergi beli ikan,
Jawab dia, hampa kena qada sembahyang zuhur. Tu orang panggil ibadat musim kopi, dia pening. Tapi lama-lama orang akan faham. Selesai 12 tu. Kita pun tunggu. Ramai orang Sungai Lima pun gelisah. Hai, bila lah nak beli sembahyang Jumaat? Amboi, rindu sungguh masjid. Amboi dah. Nak sembahyang Jumaat pun amboi, rindu bila lah nak beli pergi masjid. Leleh orang pergi main masjid. Lah, tak usah nak pergi. Jadi dia pula. Apabila dibenarkan kepada orang ramai main masjid untuk sembahyang Jumaat, buat kali pertama kelonggaran diberi. Peringkat mula dibenarkan 60 orang saja. 60 orang saja. 60 orang ni penin. Pasal kita dalam Korea ada berapa ribu orang dalam Korea ni. Jumaat 1,000 dah. Jumaat ada 1,000. 500? 600? 600 nak buang 9 per 10. Nak ambil 60. Allah, penin je Tuan Kuasa. Maka pejabat agama serah Tuan Kuasa ke kebijaksanaan. Kita tok guna skill yang sama tak boleh. Dia ikut kemahiran Korea. Ada setengah Korea dia ada taman-taman, dia ikut ni. Taman ni 4 orang, taman ni begitu. Kampung ni 4 orang, kampung ni 6 orang, begitulah lebih kurang. Maka diserah kepada kebijaksanaan pengurusan masjid. Jadi 60 orang. Ada masjid pakai jenis hantar sorat, ada masjid jenis kira siapa amai dulu. Betul lah lebih kurang. Ada masjid di kampung, minggu ni kampung ni. Kampung lain nanti selalu. Lebih kurang. Maka ni tahu hukum ni. 60 orang yang ditentukan untuk sembahyang tu tolak sebelah hak jawatan kuasa dengan pegawai masjid ni, bermakna tinggal berapa hak orang besar. 60 tolak 10, 50, 49. Tapi kita kira 60 tu. 60 tu cara diundang, diberitahu dan seumpamanya, mereka yang telah ditentukan untuk sembahyang Jumaat. Dan 60 tu tiba-tiba main sembahyang 58 saja. 2 tak main. Sembahyang Jumaat sah. Dia kembali pada mazhab qaul jadi 40 orang. Sembahyang Jumaat sah. Hak 2 orang tak main tu berdosa. Sebab dia bukan lagi orang yang uzur. Dia telah ditentukan untuk main sembahyang Jumaat. Hak 2 orang tu dia adalah berdosa. Dia berdosa. Okey. 60 orang tu pula 60 orang katalah main sembahyang Jumaat cuma 39 saja. Tak boleh buat Jumaat. Sebab syaratnya 40. Tak boleh buat Jumaat. Maka berapa? 21 orang lagi tu berdosa. Hampa punya pasal Jumaat tak boleh buat. Sedangkan telah dibuka untuk semua. Tapi tuan-tuan nak ingat sejarah 60 tu sekali Jumaat saja. Jumaat berikutnya dibuka regular. Maka kita masih lagi duduk cek suhu tu. Dan peringkat mula kita tegas sikit lah. Tak main sejadah apa semua tu lah. Siapa yang main dah masjid dah peras kepu dah, tak boleh masuk dah, disuruh balik. Maka disuruh balik itu oleh kerana ruang dah tak memenuhi, tak cukup, maka hak kena balik itu tak berdosa. Sebab mereka termasuk dalam kalangan orang yang uzur. Uzur apa? Keadaan yang menghalang dia daripada sembahyang Jumaat. Tapi tak berdosa tu tengok keadaan. Iaitu dia main-main penuh, tak payah. Tapi kalau dia jadi tabiat dia tahu kata tekat tu saja. Kalau boleh isi 600, tiba dalam musim ni boleh buat dalam 400 saja. Tiba-tiba dia kata kat kawan dia, hang tak mau sembahyang Jumaat. Tak boleh kena pergi, tapi kita kena pergi lambat. Bila kita sampai lambat lagi dia suruh balik. Masjid dah penuh. Aku buat dah minggu lepas. Sampai tak boleh lah, lepas suruh balik. 2 minggu aku try suruh balik. Jadi aku pergi time tu agak dalam pukul orang nak azan pukul 1.21 orang nak azan. Aku sampai time tu, sampai pasal penuh balik. Hanya hampir pukul 1 boleh masuk. Kawan dia pun main. Depa tu berdosa. Pasal daripada awal memang bukan dia dapat nak sembahyang Jumaat, lepas sengaja. Depa tu berdosa. Tu cerita pasal sembahyang Jumaat. Kemudian kita main cerita pasal sembahyang harian pula. Harian pun mula ada dibenarkan.
dibenarkan di masjid ni. Dalam kita main sembahyang harian ini, ada beberapa perkara SOP yang kita kena ikut. Yang pertama sekali tuan-tuan, sembahyang penjarakan. Sejadah tak jarang-jarang. Suruh buat main apa sejadah masing-masing. Wajib main. Lah ada kelonggaran lah. Tapi digalakkan buat main. Tak main pun tak apa, kelonggaran. Mana kuih longgar raya sebelum tu. Baik. Apa hukum kita sembahyang jarang-jarang lu ni? Sebelum Covid, mana ada orang sembahyang lu ni? Gila apa-apa. Masa Covid, kita sembahyang jarang-jarang lu ni. Apa hukum? Kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kalau kita sembahyang jemaah ni, yang pertama dia suruh samakan saf. Samakan saf. Yang kedua dia suruh rapatkan. Tutup ruang-ruang kosong tu, rapatkan. Jadi sebab tu imam bila dia sembahyang, dia kata samakan saf dan rapatkan saf. Sama tu makna jangan duk pergi bingkang-bingkok. Rapatkan artinya kedudukan orang sembahyang tu kena duduk dekat-dekat. Belaga kaki sama kaki. Tu rapatkan. Musim luar Covid boleh apa tu? Musim Covid tak boleh. Okey, apa hukum samakan saf dan rapatkan saf? Maka menyama dan merapatkan saf ni termasuk dalam perkara-perkara sunat semasa sembahyang berjamaah. Dia termasuk dalam perkara-perkara sunat semasa kita sembahyang berjamaah. Dan sangat digalakkan kepada orang-orang yang sembahyang, dan mereka mendapat kesempurnaan saf dan mendapat pahala. Sempurna saf tu, kesempurnaan saf, iaitu saf yang sama dan orang-orang yang berdiri di dalam saf itu duduk rapat-rapat. Tu nama dia kesempurnaan saf. Hukum dia apa? Hukum dia adalah sunat. Dia bukan syarat sah sembahyang jemaah. Sunat sahaja. Tiba-tiba datang Covid. Kita sembahyang jemaah. Macam sembahyang ni, duduk jarang-jarang. Sampai bila ni? Ada orang perubatan lah sini, doktor. Sampai bila? Agak-agak kita nak duduk ni sampai bila lah? Tahu sampai bila? Sampai depan abang kata boleh. Saya pernah tahu bila. Baru ni saya tanya pegawai kesihatan daerah Kota Setak dalam mesyuarat Covid tu. Mesyuarat Covid saya boleh panggil tak? Saya nak pasal masjid bab-bab agama ni. Di fungsi. Saya tanya pegawai kesihatan. Doktor nak tanya sikit. Covid ni bila nak habis? Soalan saya senang lah. Kalau nak tahu cara tepat tak boleh tak buat jangkaan. Bila nak habis? Doktor jawab soalan yang sukar dijawab. Dia orang tak jawab. Cuma baru ni kita tengok statement daripada WHO. Dia kata jangkaan Covid paling kurang 2 tahun. 2 tahun mana kata 2022 baru akan jangkaan dia lah. Lepas tu ada tu buat dono lah. Tak apa, saya berhenti. Dia kata ini jawapan tepat lah. Satu dia kata 2 tahun. Ada satu jawapan dia kata Covid ni akan habis kalau jumpa vaksin. Itu yang betul kan. Lah kita makan Panadol tak lega kan Covid ni. Okay. Tak apalah. Jadi kita patah balik ni yang sah ni. Apa hukum sembahyang jarang-jarang lagu ni? Adakah kalau dalam keadaan biasa makruh ni sudah makruh. Dalam keadaan biasa kita sembahyang jangan-jangan ni hukum dia makruh. Hukum dia makruh dalam keadaan yang biasa. Dalam musim Covid ni apa hukum kita sembahyang jarang-jarang lagu ni? Jawab dia tidak makruh. Tetapi dia tidak sunat. Jawab dia tidak makruh. Pasal apa? Kerana keuzuran. Sebab dia tak galak kita duk apa-apa. Sebab penyakit ni jenis kita tak nampak. Kerana keuzuran. Hukum dia tidak makruh dalam keadaan keuzuran ini. Jadi kita sembahyanglah lagu ni. Adakah sah sembahyang kita? Jawabnya sah.
Adakah sempurna saf kita? Jawabnya tidak sempurna. Itu tak sempurna lah. Saf tidak sempurna. Tetapi mayang kita dalam keadaan safnya ni tidak makruh sebab keuzuran. Sebab tu imam kalau dia nak suruh samakan saf, dia tekat samakan saf saja. Jangan suruh rapat. Tak kira rapat tanya. Mana samakan saf. Sudah cukup. Samakan saf tu artinya jangan duk bagi bengkang-bengkok. Tapi kalau dia samakan saf dan rapatkan saf, pungah. Lepas perapat balik dia halang. Keuzuran. Tapi tu imam lah cerdik-cerdik hang muda-muda lah. Depa saya duk pi ceramah tukang masjid malam-malam macam-macam. Depa dia imam. Cik imam ada tu masjid, cik imam ada samakan saf. Samakan saf, jangan rapatkan. Orang faham lah. Samakan saf, jangan rapatkan. Ada satu masjid, samakan saf, jaga penjarakan sosial. Tu dia lah, kemah cik imam. Macam-macam lah. Jadi apa nama, sama ni masih tak bengkang-bengkok. Jadi hukum kita sembahyang ni adalah sah, cuma tak dapat kesempurnaan sah sahaja. Tapi sembahyang lima orang kita sah dan mendapat pahala. Dan tidak makruh. Pasal apa? Keuzuran itu. Habis. Kemudian kita sembahyang jemaah dalam masjid juga. Itu pasal sah. Yang kedua, kita tidak digalakkan berjabat tangan. Kita kalau lepas mayang biasanya salam tak tengok pasal apa? Apa hukum berjabat tangan? Apa hukum berjabat tangan? Hukumnya sunat. Dia masuk dalam bab adab dan akhlak. Berjabat tangan ni lambang kemesraan, lambang kasih sayang. Tu kita berjabat tangan. Tapi sama-sama Argentina lah, tapi salam orang Argentina lah. Lambang kemesraan, lambang kasih sayang. Dia jabat tangan. Tu. Kalau dia sayang ni dia suruh dua tu. No? Ada hadis dia panggil musafahah. Dalam bahasa Arab ni musafahah. Satu lagi dia panggil mu'anaqah. Mu'anaqah ni hak yang tembak pipi tu. Bisa tengok kan? Mu'anaqah. Kalau kita jumpa orang ni mu'anaqah, iaitu pipi kanan kita belaga pipi kanan dia. Lepas tu kelih pula pipi kiri kita belaga pipi kiri dia. Lepas tu dakak pula. Itu mu'anaqah. Apa beza musafahah dengan mu'anaqah? Apa beza? Beza dia musafahah tangan, mu'anaqah pipi. Ni sama-sama Argentina lah. Saya hidup mu'anaqah bini orang piyah punah. Ni sama. Apa beza musafahah dengan mu'anaqah? Kita orang Melayu jarang buat ni mu'anaqah ni. Orang Arab buat lalu. Dia masuk dalam perkara yang sunat. Kita orang Melayu jarang buat. Kadang-kadang kita tengok apa dekat sama-sama jantan ni. Orang kita tu. Mu'anaqah ni hukum dia sunat. Dulu ni sejarah saya lah. Saya pergi belajar di Morocco ni 30 tahun lebih dulu ni. Mula-mula saya sampai mu'anaqah kan saya kerti, tapi budak-budak ni umur 20. Masa duduk mengaji di sini dulu pun ustaz tak ajak pun. Sampai duk kawan dengan Arab bang. Tengok Arab buat gitu sama-sama bang. Lepas tu dia main bola, dia pun buat gitu kak. Mu'anaqah saya. Weh, siapa dah romen aku ni? Kita tak tahu rupanya tu bahagian daripada bab adab dan akhlak. Hukumnya sunat. Lepas tu saya kerti belajar dia. Mu'anaqah. Okey. Apa beza musafahah dengan mu'anaqah? Beza dia, kalau musafahah kita buat kerap-kerap. Musafahah ni kita buat kerap-kerap. Mu'anaqah kita buat jarang-jarang. Pasal apa buat jarang-jarang? Artinya mu'anaqah ni dia akan berkembang dengan musafahah kalau kawan tu kita lama tak jumpa. Bila lama tak jumpa, kita salam dan juga mu'anaqah. Kalau hari-hari jumpa, dekat salam saja. Tu beza dah. Baik. Jadi pada musim Covid ni tak boleh salam. Antu salah, tak salah kan? Karena salam ni hanyalah sunat sahaja. Oleh kerana kemudaratan, bahaya, tak tahu penyakit nak kenal kat siapa,
elaklah buat sementara waktu daripada salam. Cuma mereka suruh buruni. Buruni ni sebenarnya bukan suruh salam. Buruni isyarat suara tangan aku. Tak buat ni, tak apa, betul. Tapi anguk dia tak faham, tak buruni. Tu tujuan dia. B. Kemudian yang berikutnya, kita semayang ni, jarang dah musim Covid ni. Lepas tu salam pun dah lah. Kemudian apa nama, mayang pakai ni, pakai mask. Pakai mask. Ni datang ni, mask ni bubuh lah begitu. Ya. Apa hukum semayang pakai mask? Untuk tu sah nak mayang kita? Jawab dia, kalau mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa semayang eloklah dibuka wajah kita keseluruhannya tanpa tutup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ikut sunnah. Tiba-tiba mayang pakai lagu ni, apa hukum? Gitu. Tak apa ni kena menatang ni. Apa hukum? Adakah sah semayang kita? Itu ni. Adakah sah semayang kita? Jawabnya sah. Jawabnya semayang kita adalah sah. Tetapi makruh, tak ada pahala perbuatan ni jika tiada bersebab. Makruh jika tiada bersebab. Law ni kita main ni tak makruh pasal bersebab, sebab Covid. Tak ada dalam kitab tu Covid. Dalam kitab, bahasa kitab dia kata jika ditakuti jangkitan penyakit yang berbahaya, lebih kurang itulah. Jadi Covid tu yang kita takut. Jadi maka kita pakai lagu ni semasa Covid ni, semayang berjemaah hukumnya tidak makruh dan sah semayang kita. Sah semayang kita pasal ada sebab Covid. Tapi kalau sebab saja-saja tak boleh lah. Pasal apa orang pakai ni? Sekali kalau tak pakai ni, dia pakai kenal aku, payah. Dia tak mau bagi orang kenal dia. Tu makruh. Tapi kena nak jaga Covid ni, hukumnya tidak makruh dan sah semayang kita. Tak makruh di mana? Kalau kita semayang di masjid dan surau atau tempat orang ramai. Tapi kalau kita semayang di rumah kita dengan anak bini kita saja, kita pakai lagu ni, hukum dia makruh. Pasal anak bini kita perkara, kita tahu tahap syaitan semua macam. Tak ada siapa jengkit apa. Anak bini kita duk mayang ni, hukum dia makruh. Bini tanya pasal apa yang pakai mask. Ada kata masjid pakai. Kalau masjid pakai, di rumah lagi kena pakai. Masjid tempat mulia. Bini tak sangka apa yang bodoh tu. Lebih kurang tu. Tak apa sedih. Jadi dia rumah tak payah pakai. Tak payah pakai. Kalau pakai makruh. Sama lah dengan semayang jarak-jarak ni. Di rumah, kalau kita semayang jarak-jarak, jadi makruh boleh. Buat jarak. Lelaki jadi tu imam. Anak perempuan nak jantan bini dah semua. Okey. Samakan sah. Jaga penjarakan fizikal. Anak jantan kata lagi, "Pak aku ni semayang lama lah, tapi aku pun semayang, tapi nampak dia bodoh dari aku." Jadi kalau di rumah, tak usah dah duk penjarakan, duk apa-apa. Kalau di masjid ramai, sebab tempat itu yang menjadikan dia tu makruh tak makruh. Jadi kalau di rumah kita semayang apa-apa, jangan pakai mask. Kalau di masjid, pakai musim Covid ni. Tidak makruh. Tak ada pasal makruh. Esok bila diisiakan Covid habis dah, tuan-tuan buanglah mask ni. Tuan pakai. Kalau ada banyak ni, simpan. Nak main masjid pakai juga. Covid tak ada lah. Haji pasal apa duk pakai? Bahasa duk pakai lama dah, nak buang masa sayang. Nampak bodoh 2 kali. Tu contoh dia. Habis. Berikutnya, kita pakai mask ni. Apa hukum kalau kita pakai mask ni? Kain dia panjang. Ni bukan kain ni, kertas ya. Halal standard kan. Kata dia double tu panjang. Dia jenis apa nama Afrika punya, hantar main Sungai Limau. Panjang, dia kepala panjang. Pakai dia gitu. Kalau dia pakai dekat ni, diturun sampai bawah tu jadi gitu. Boleh sampai payah. Dia berangkat, boom tu.
Ha, begitu. Tutup mata dah. Sah dah sembahyang dah. Sah dah sembahyang dah. Sah tak? Tak sah? Sah. Ha, sembahyang dia sah, tapi makruh. Pasal apa? Pasal tutup mata. Mata ni organ Allah Ta'ala bagi untuk melihat. Organ Allah Ta'ala bagi untuk melihat. Dalam sembahyang, mata kena digunakan untuk melihat tempat sujud. Sunat melihat tempat sujud. Tiba-tiba dia tutup mata. Samalah dengan hukum pejam mata ketika sembahyang. Sembahyang pejam. Maka makruh. Pasal apa makruh? Sebab dia tidak melihat tempat sujud. Sebab tu ulama kata, walaupun orang tu orang buta, buta tak nampak apa, tapi mata dia ni kalau tengah sembahyang, dia tak boleh duduk begitu. Dia kena tunduk begitu. Seakan-akan dia melihat tempat, walaupun dia orang buta. Memang dia tak nampak. Tapi dia tak boleh sembahyang dulu. Masa dia sembahyang dia kena tunduk begitu. Seolah-olah dia melihat tempat sujud, walaupun dia tak nampak. Jadi kita musim Covid ni tutup mata tu, sembahyang kita sah, tapi makruh. Pasal tidak melihat tempat sujud. Bukan nampak ni. Memang tak nampak. Okey. Yang berikutnya tuan-tuan, labuh lagi. Ni Tanzania punya. Dia sembahyang tutup terus sampai dayu. Ha, pakai emas. Tutup sampai dayu. Ha ni tak apa lebih. Ha ni sampai bawah ni. Ha, panjang. Apa hukum sembahyang dia? Ha? Sah tak sembahyang dah? Pasal apa tak sah? Pasal apa? Pasal krim panjang. Tutup ni. Betul? Okey. Jawab dia sah dan tak sah. Jadi kau pernah dah. Jawab dia sah dan tak. Dia akan jadi sah walaupun untuk daik selama mana kita tak sujud, bayang kita masih sah. Contoh macam ni lah. Untuk daik, tak berdaik. Tapi makruh tetap makruh. Pasal mata tak tengok. Okey, sah. Sebab kita tak sujud lagi. Kita rokok pun sah lagi pasal tak sujud. Bila kita sujud, sujud, elok-elok sujud tu, kita bangkit untuk duduk antara dua sujud, maka emas ni tertanggal. Jawab bayang kita sah. Kita sujud pula. Atas dia. Dia duduk atas dia dah. Kita angkat dia untuk mengkit rakaat yang kedua, dia tertanggal. Jawab dia sembahyang kita sah. Tapi kalau dia ikut kita, boleh sujud. Lepas tu kita mengkit duduk antara dua sujud, dia ikut kita. Itu kita sujud pula. Itu kita mengkit rakaat kedua, dia ikut kita. Sembahyang kita tak sah. Sembahyang kita tak sah. Tengok pada keadaan tu kita sah dan tak sah. Kalau dia tertanggal, sah. Kalau dia tak tertanggal, dia turun kita, maka sembahyang kita tak sah. Sebab diri kita yang menjadi anggota sujud yang wajib dibuka. Anggota sujud ni ada 7. Diri, apa lagi? Kepala lutut, tapak tangan dan ni perut jari kaki. Tu anggota sujud. Tapi 7 anggota sujud ni yang wajib didedah semasa sujud adalah dai. Hak lain tak wajib. Cuma dia anggota sujud lah. Yang wajib dedah adalah dai. Tiba-tiba pergi tutup dai tu, maka sembahyang kita tak sah. Sebab tu kalau dia terikat tu tak sah. Tapi kalau kita pakai awal masa sujud, dia lekang angkit mai sampai rakaat yang kedua, dia tertanggal, sah. Kalau kita tarik naik ke atas, duduk tu tak sah. Tapi kalau kita sujud, kita bangkit pada rakaat kedua, dia tertanggal, duduk tengah sembahyang, dia main duduk balik. Sah lah. Dia terbang naik balik sini. Nanti kita sujud pula rakaat ketiga, dia main duduk balik. Sah lah. Ada orang yang duduk balik tu. Itu tak ada lah. Okey, tu cara dia. Jadi hak ni ni kat pukul 9 lah. Apa tuan-tuan haji, siapa yang pakai serban boleh takkan. Sebab tu orang kalau pakai serban, dia jangan duduk tutup diri ni. Sebab dia melekat. Benar ni kalau dia melekat tutup diri ni, dia sujud, lepas tu serban tu ikut dia, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang sebab diri dia ni tertutup, tak terbuka.
Tapi kalau semasa dia pakai semayang serban tutup ni, tak apa lagi. Bila dia turun sikit, dia tolak sikit, sujud gitu, dia kena tempat sujud, sahlah semayang dah. Sebab tu kalau orang pakai serban ni ada dua. Yang pertama dia tutup diri tu, tak sah lah. Yang kedua dia tak tutup, cuma belitan serban dia tu tebal. Bila tebal, dia turun tu diri dia tak kena tempat sujud tu, cuma serban tu kena. Diri dia tak kena tempat sujud pun tak sah juga. Tu kena ni. Orang pakai serban tu kena peringat lah. Yang satu lagi, ni dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia pakai rasa. Kita mazhab Syafi'i. Satu lagi, orang jenis pakai kepiah longgak. Bukan dia paku longgak, kepiah longgak. Paku longgak tak pakai apa. Orang pakai kepiah longgak, dia kelang kabut nak main semayang masjid, keluar-keluar beli ayat. Dia tengok orang komat lah, setak betul kelang kabut, ambil kepiah menantu. Kepiah menantu, dia ingat kepiah dah. Sampai tengah jalan baru teringat, dia saya 7, hak menantu saya 12. Bawa kepiah menantu jadi gitu. Pergi semayang, maka dia kena peringat. Kalau semasa sujud tutup betul, lepas tu kepiah tu ikut dia naik tu, semayang dia tak sah. Tapi kalau masa sujud kepiah dia tolak pergi, lepas tu dia sujud, dia kena buat sujud, semayang dia sah. Dia naik, lepas tu kepiah terbang duduk dari sebelah. Tak apa, lebih kurang. Lepas tu orang tanya, semayang pakai tepi keledar sah? Sebab pandai jawab, dia tak ada nak buang tepi keledar, tapi ayam mayang dah. Kelang kabut, orang komat pipi dengan tepi keledar tu. Elok bagi salam, orang tengok, macam mana ni? Sah tak dia semayang pakai tepi keledar? Sah lah. Kalau dia kena tempat sujud, sah lah. Kalau dia kena tempat sujud, semayang memang orang tu tak sah, dia tekan kena, sah. Cuma yang pelik lah. Kalau ada kamera, tangkap gambar, hantar main, bila saya jawab. Lebih kurang lah. Okey ya, last sekali. Ini untuk orang perempuan. Ini saya nak kias pada COVID lah. Orang perempuan semayang pakai purdah. Dia semayang pakai purdah. Sah tak semayang dah pakai purdah? Kalau dalam keadaan tak ada apa-apa, dia tidak mengikut sunnah, semayang dia adalah sah. Tapi kalau dia semayang contoh tirai itu tak ada, orang jantan duk ni, 3 kali nampak dia pakai purdah. Dekat lagu tu tadi macam kita bayang pakai ni lah, bayang dia sah. Tapi kalau dia semayang dengan ahli keluarga dia, dengan sama-sama perempuan, jadi makruh lah. Pasal apa dia? Menutup yang nampak penyik mata dia sahaja. Tu sikit sebanyak penjelasan tentang ibadah yang kita buat dalam musim COVID. Jadi sebelum COVID-19 saya tinggal beda sikit. Beda orang nak tanya. Kalau nak tanya lah. Kalau tak mau tanya, wabillahi taufiq lah. Okey, ada soalan tak? Ni saya nak berhenti lah. Ada soalan? Saya tanya. Baik ibadah COVID. Tak ada? Faham lah kau? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan tak apa lah. Ada? Tak ada? Tak ada, kira faham lah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rumuskan macam inilah. Setiap yang Allah Ta'ala tentukan ada hikmahnya. COVID ni ada hikmahnya. Tapi sebab dia tu, sebab apa terjadi COVID? Sebab dia adalah bala daripada Allah Ta'ala. Itu jawab tepat. Bala daripada Allah Ta'ala. Sifat bala ni, bila dia turun, dia tak kira siapa, dia kena semua, menjadikan semua orang dalam ketakutan. Hang sorban tebal ke, hang kepiah hitam ke, hang topi keledar ke, hang topi yang skar ke, hang pakai baju ke, hang tak pakai baju, semua orang dalam ketakutan. Tu nama dia bala. Tsunami tu bala. COVID ni bala yang tak nampak, lagi kalut. Ayam bah, bala yang nampak. Kebakaran besar, bala yang nampak. COVID ni bala tak nampak, cuma nampak orang mati je. Ni lagi kelut. Okey. Puncak datangnya bala kerana kemurkaan Allah Ta'ala. Puncak kemurkaan Allah Ta'ala yang meruak-ruak ni kenapa? Kerana maksiat yang bermaharajalela. Jadi bala Allah Ta'ala turun ni tak tahu main kat mana. Ada bentuk penyakit, ada bentuk topan, ada bentuk banyak besar, ada bentuk kebakaran yang besar, dan tak tahu. Jadi kita yang menerima bala ni,
Yang pertama, ujian daripada Allah kita hadapi dengan penuh sabar. Yang kedua, orang Islam kena rajin banyak berdoa. Nombor tiga, kena banyak bertobat, insaf di atas kesalahan yang berlaku. Dan hikmahnya dalam konteks bala Covid ni, dia mengajar kita benda-benda yang kita tak tahu. Dalam konteks ibadat yang saya cerita tadi sikit sebanyak, kita tahulah. Oh, lagu ni kalau dia kena bencana lagu ni sembahyang, lagu ni cara dia kalau tak boleh main masjid, bang dia lagu ni. Tu contoh dia ajar kita benda-benda yang kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, dekat tu saja, semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Lain kali kita boleh jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa aja ni? Apa audio apa?